Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Mazni dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil tugasan kumpulan yang bertajuk penyesuaian terhadap kekangan bahasa dalam komunikasi interpersonal. Seperti yang kita tahu, komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang dijalankan oleh seseorang individu untuk bertukar idea atau buah fikiran secara bersemuka dengan individu yang lain. Manakala, halangan bahasa pula ialah kesukaran atau halangan terhadap komunikasi dan kefahaman yang disebabkan oleh perbezaan linguistik antara individu, termasuklah isu kecekapan, dialek dan pilihan bahasa. Seterusnya, komunikasi berdasarkan perspektif penyesuaian merujuk kepada keupayaan menyesuaikan gaya, bahasa, dan pendekatan komunikasi mengikut konteks penerima, persekitaran atau situasi, supaya message lebih berkesan disampaikan dan diterima. Objektif laporan ini terdiri daripada 4, yaitu yang pertama, mengkaji bagaimana individu yang menggunakan dua bahasa ataupun pelbagai bahasa menangani salah faham. Yang kedua, menganalisis bagaimana penutur bukan asli menyesuaikan diri untuk berkomunikasi dengan penutur yang asli. Yang ketiga, mengenal pasti strategi yang digunakan untuk mengekalkan hubungan walaupun menghadapi cabaran dalam komunikasi. Dan yang terakhir, meneliti kesan psikologi atau sosial yang berkaitan dengan komunikasi. Saya Bram Brandon Joshua Martin memegang card matrix BP 24110236 akan membincangkan tentang artikel description. Untuk kajian pertama oleh Sarwari dan Wahab, kajian ini melibatkan 120 pelajar antarabangsa dari 17 negara di sebuah universiti awam di Malaysia. Fokus utama kajian ini adalah untuk melihat hubungan antara penguasaan bahasa Inggris dan kecekapan komunikasi antara budaya. Hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Pelajar yang mempunyai tahap penguasaan bahasa Inggris yang tinggi didapati lebih yakin, mudah menyesuaikan diri, dan lebih aktif berinteraksi dalam persekitaran multibudaya. Manakala pelajar yang kurang fasih sering menghadapi masalah logat, slang, dan salah faham komunikasi. Ini menunjukkan bahwa penguasaan bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi memainkan peranan penting dalam integrasi sosial dan hubungan interpersonal. Seterusnya, kajian oleh Jen dan Krieger 2011 pula memberi fokus kepada dokter perubatan antarabangsa dalam konteks interaksi perubatan antara budaya. Kajian ini melibatkan 12 orang dokter antarabangsa yang menjalani latihan residensi di Amerika Syarikat. Dapatan kajian menunjukkan bahwa para dokter ini menghadapi cabaran bahasa, emosi, dan perbezaan budaya semasa berkomunikasi dengan pesakit. Bagi mengatasi cabaran tersebut, mereka menggunakan pelbagai strategi komunikasi seperti mengulang maklumat, menyesuaikan tempo, dan kelantangan pertuturan, serta menggunakan komunikasi bukan lisan seperti kontak mata dan sentuhan. Menariknya, kajian ini juga mendapati bahwa sesetengah dokter mengekalkan logat mereka sebagai satu strategi untuk membina hubungan dengan pesakit. Ini menunjukkan bahwa penyesuaian komunikasi tidak semestinya bermaksud menghilangkan identiti bahasa sepenuhnya, tetapi bergantung kepada konteks dan hubungan interpersonal. Sekian, itu saja daripada saya. Artikel seterusnya bertajuk Language Barriers in Communication Faced by Indonesian Students in Australia oleh Sintaksis 2025. Artikel ini melibatkan 3 pelajar Indonesia yang menyambung pelajaran mereka di universiti yang terletak di Melbourne, Australia, di mana pertuturan harian menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya. Kajian memfokuskan kepada jenis halangan bahasa yang dialami oleh responden beserta kesan dan strategi yang mereka gunakan untuk menangani masalah halangan bahasa tersebut. Kaedah penyelidikan yang digunakan adalah kaedah penyelidikan kualitatif, yaitu terkumpul secara berstruktur. Hasil kajian mendapati orang tempatan Australia banyak menggunakan slang dalam pertuturan seharian, timbul beberapa kekeliruan dalam maksud bagi beberapa perkataan, dan penyampaian mesej yang kurang jelas semasa berkomunikasi. Strategi yang digunakan pula adalah bercakap dengan lebih perlahan dan jelas, meminta penjelasan jika ada kekeliruan, dan sentiasa bersabar dalam berkomunikasi.
Artikel seterusnya bertajuk Language Barriers and the Impact on Effective Communication in Different Fields oleh Dr. Al-Mutairi Farad Zaki Salih 2024. Sampel diambil daripada berbagai bidang yaitu pakar kesihatan, eksekutif perniagaan, guru dan juga pelajar. Kajian memfokuskan kepada kesan halangan bahasa terhadap hubungan luar, pengendalian organisasi dan prestasi akademik. Kaedah pendidikan yang digunakan adalah kaedah pendidikan kualitatif melalui 3 cara yaitu tinjauan, temubul dan kajian kes. Hasil kajian mendapati halangan bahasa telah menyebabkan banyak kesukaran yang terpaksa dialami bagi setiap responden yaitu kesilapan dalam merawat pesakit, produktiviti kerja yang menurun serta penurunan dalam prestasi akademik. Artikel seterusnya bertajuk Language and Communication in International Students Adaptation oleh Michael Wigzewski and Ellen Allen 2022. Sampel merupakan pelajar antarabangsa di universiti. Kajian memfokuskan kepada cara responden menyesuaikan diri dari aspek sosial, budaya, dan bahasa. Kaedah pendidikan yang digunakan adalah kaedah pendidikan kualitatif dan juga kaedah pendidikan kuantitatif. Hasil kajian mendapati pelajar yang fasih berbahasa amat mempengaruhi penyesuaian individu dalam bidang akademik dan sosial. Strategi yang digunakan ialah mencari penjelasan, memerhati norma komunikasi orang tempatan, dan bergantung terhadap bantuan daripada kawan-kawan. Firstly, I will start with the comparison between the 5 studies. Berdasarkan perbandingan 5 kajian ini, satu dapatan yang sangat jelas ialah language barrier merupakan isu utama dalam komunikasi interpersonal melintas budaya. Walaupun kajian dijalankan dalam konteks yang berbeza seperti pelajaran antarabangsa, profesional dan juga doktor perubatan antarabangsa, semua kajian menunjukkan pola cabaran komunikasi yang hampir sama lah. Jurang bahasa ini bukan sahaja menyebabkan salah faham dari segi penyampaian message, but it also affect emotional aspect lah, seperti rasa rendah diri, kebimbangan dan keyakinan semasa berkomunikasi. Dalam jangka masa panjang, keadaan ini turut mempengaruhi social relationship and identity formation respondent. Okay, lepas tu fokus kajian mengikut konteks. If we look at the focus of each study, bagi kajian yang melibatkan pelajar antarabangsa, kekurangan kefasihan bahasa menyebabkan mereka sukar untuk memahami perbincangan akademik, kurang yakin untuk bercakap dalam kelas dan menghadapi kesukaran untuk membina persahabatan dengan rakan setempat. Sebaliknya dalam konteks profesional, seperti yang dibincangkan oleh Al-Mutairi, jurang bahasa membawa kesan yang lebih serius. It can lead to workplace misunderstanding, failed negotiation, and even organizational conflict. Manakala dalam kajian Jain dan Krieger yang melibatkan international medical doctors, jurang bahasa menjadi lebih kritikal kerana ia melibatkan komunikasi dengan pesakit dalam situasi bertekanan tinggi, di mana emosi dan profesionalisme perlu diseimbangkan. Dan metodologi dan implikasi dapatan pula. In terms of this methodology, kebanyakan kajian menggunakan pendekatan kualitatif or mixed method yang membolehkan pengalaman sebenar responden diterokai secara mendalam. Walaupun saya sampel dan latar kajian berbeza, semua kajian bersetuju bahawa jurang bahasa cannot be viewed as a linguistic issues alone. Sebaliknya, ia merupakan isu komunikasi interpersonal yang kompleks dan berkait rapat dengan faktor psychological, social, dan cultural. Moving on to adjustment strategies, merentas semua kajian, responden menggunakan strategi penyesuaian yang hampir sama untuk mengatasi cabaran komunikasi. Ini menunjukkan bahawa penyesuaian komunikasi adalah a shared experience dalam konteks merentas budaya. Okey, yang pertama adalah adaptive communication. Responden menyesuaikan cara mereka bercakap, contohnya bercakap lebih perlahan, menggunakan ayat lebih ringkas, mengulangi maklumat penting dan kerap meminta penjelasan lah. Strategi ini membantu mengurangkan salah faham dan meningkatkan mutual understanding, terutamanya apabila berinteraksi dengan penutur asli begitu. Okey, yang kedua, responden juga belajar melalui observation and social experience. Pembelajaran melalui pemerhatian. Mereka memerhati gaya komunikasi masyarakat setempat, termasuk bahasa bukan lisan, slang dan norma sosial. Through this process, they gradually learn how to communicate appropriately within the new cultural context, sekaligus mengurangkan rasa janggal dan kebimbangan lah. Okay, lastly is pengurusan emosi dan sokongan sosial. Ini melibatkan bahasa lah, tetapi juga emotional management, sikap sabar, toleransi terhadap kesilapan, dan penerimaan bahawa salah faham adalah sebahagian daripada proses pembelajaran, membantu responden mengurangkan tekanan komunikasi. So, sokongan sosial daripada rakan sebaya dan komuniti tempatan juga meningkatkan keyakinan dan memudahkan integrasi sosial. Okay, so to better understand these findings, 3 main theories are applied. Yang first is communication accommodation theory. Teori ini menerangkan bagaimana individu menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk mengurangkan jurang sosial dan linguistik. Dalam kajian-kajian ini, responden mengubah tempo,
intonasi dan struktur ayat sebagai satu bentuk convergence begitu, supaya komunikasi menjadi lebih berkesan dan selesa untuk kedua-dua pihak. Okay, second, cross-cultural adaptation theory. Teori ini melibatkan penyesuaian sebagai proses berperingkat yang melibatkan stress, adaptation, and growth. Jurang bahasa bertindak sebagai tekanan awal, namun melalui strategi penyesuaian dan sokongan sosial, individu akhirnya menunjukkan peningkatan dalam kemahiran komunikasi dan keyakinan diri. Okay, lastly is intergroup communication theory. Teori ini menekankan peranan group identity and power dynamics dalam komunikasi. Individu yang merupakan minoriti linguistik sering mengalami kebimbangan komunikasi walaupun mereka berkelayakan tinggi. This clearly seen in the study on international medical doctors, where professional identity needs to be balanced with the minority linguistic status. Untuk bahagian 3.4, secara umum dapatan kajian menyokong kebanyakan andaian teori. Bagi Communication Accommodation Theory atau CAT, kebanyakan responden menyesuaikan cara komunikasi untuk mengatasi jurang bahasa. Contohnya pelajar Indonesia di Australia bercakap dengan lebih perlahan, meminta penjelasan dan memastikan kefahaman bersama. Corak yang sama turut dilihat dalam kajian dokter dan profesional antarabangsa. Selain itu, dapatan juga menyokong cross-cultural adaptation theory, di mana penyesuaian komunikasi berlaku secara berperingkat, di mana pada peringkat awal wujud kebimbangan, namun dengan sokongan sosial dan peningkatan kemahiran bahasa, komunikasi menjadi lebih berkesan. Walau bagaimanapun, terdapat dapatan yang tidak sepenuhnya selari dengan teori apabila sesetengah dokter mengakalkan logat asal sebagai strategi membina hubungan dan mengakalkan identiti profesional. Jadi, penyesuaian komunikasi itu bukan hanya melalui konvergensi, tetapi juga melibatkan pengakalan identiti. Dalam bahagian cadangan, terdapat beberapa langkah untuk meningkatkan komunikasi interpersonal dalam persekitaran baru. Pertama, program sokongan rakan sebaya atau mentorship, di mana dia dapat membantu individu menjadi lebih yakin dan aktif berkomunikasi. Selain itu, pendedahan awal kepada cara komunikasi tempatan juga penting bagi mengurangkan kejutan budaya dan rasa takut untuk berinteraksi. Latihan komunikasi merantas budaya juga perlu diberi perhatian supaya individu memahami perbezaan norma dan nilai. Di samping itu, pengurusan emosi dan kemahiran mendengar yang baik dapat melancarkan komunikasi. Dan keyakinan diri itu juga amat penting sebab ia akan meningkat seiring dengan proses penyesuaian itu sendiri. Bagi limitasi kajian, kebanyakan kajian yang kami dapati menggunakan size sampel yang kecil, terutamanya kajian kualitatif, dan ia menyebabkan dapatan tidak boleh digeneralisasikan kepada semua populasi. Selain itu, kajian lebih tertumpu kepada konteks tertentu sahaja seperti universiti dan sektor profesional, jadi dapatan mungkin berbeza dalam persekitaran yang lain. Kajian juga bergantung pada laporan kendiri responden yang boleh menyebabkan bias. Oleh itu, kami mencadangkan bahwa kajian masa hadapan perlu melibatkan sampel lebih besar, berbagai latar budaya, dan perlu menjalankan kajian dalam jangka masa yang panjang. Secara keseluruhannya, laporan ini memberi tumpuan kepada strategi penyesuaian halangan bahasa dalam komunikasi interpersonal, termasuklah cabaran seperti perbezaan dialek, istilah teknikal yang rumit, dan salah paham akibat perbezaan budaya atau latar belakang linguistik. Justru penyesuaian kepada halangan bahasa ini sangatlah penting kerana ia boleh mengelakkan salah tafsir message yang boleh menyebabkan konflik dalam komunikasi interpersonal.